Hey, what's up guys? Dekat ruangan description kat bawah, link yang aku letak kali ni adalah link yang akan bawa korang ke page Lazada yang jual baju John Cena. Harga baju ni RM20 je, tapi baju ni very limited. Kata kalau korang nak beli, cepat-cepatlah korang tekan link dekat ruangan description kat bawah sebelum habis. Kembali lagi ke dalam channel Hazwan Shah Wrestling dan korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe. Ada satu juga kisah gembira pasal channel Hazwan Shah Wrestling yang kita dah pun reach 10k. Tapi pasal tu next video aku akan address pasal 10k tu dekat next video, sebab aku nak settle topik ni dulu sebab takut basi. Dan sebelum aku sembang pasal kisah sedih aku tu juga, aku nak jawab dulu soalan yang korang tanya dekat Instagram aku, Hazwan_Shah. Aku akan pilih soalan yang sesuai dengan tajuk video, ataupun aku akan pilih soalan yang terbaik, ataupun soalan yang aku rasa macam menarik untuk dijawab. Soalan daripada Irfan Nazhan. Kalau ikut kebiasaan lepas WrestleMania akan ada call up dari NXT. Kalau ikut situasi sekarang, Hazwan Shah Bebe rasa akan ada tak call up dari NXT? Dan kalau ada, siapa yang abang rasa patut di call up ke main roster? Menjawab soalan ada ataupun tak ada, kita dah pun nampak dekat Raw dan juga SmackDown yang lepas, memang ada. Kalau tanya aku dengan situasi yang sekarang ni, aku lagi prefer untuk tak ada siapa yang di call up ke main roster lah. Aku lagi prefer diorang di call up bila dah ada penonton dekat performance center ataupun stadium lah. Tapi kalau nak aku jawab juga siapa yang aku rasa sesuai naik ke main roster, aku akan jawab dengan beranggapan yang memang ada penonton tengah tonton secara live dekat dalam performance center ataupun arena ataupun stadium. Ada beberapa nama yang aku rasa patut dipanggil ke main roster lah. Antaranya Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Cassius Ohno, The Undisputed Era, 4 orang sekali, Bianca Belair dan juga Candice LeRae. Untuk Undisputed Era, Johnny Gargano dengan Tommaso Ciampa dah tak perlu explain lah kenapa diorang patut dipanggil. Tapi untuk Cassius Ohno, aku rasa dekat NXT ataupun NXT UK dia dah consider dizalimi lah, tak digunakan secara baik. Aku rasa banyak-banyak superstar yang aku pernah tengok tak digunakan secara baik dekat NXT adalah Cassius Ohno. Tak digunakan secara baik dari segi booking lah, tapi perlawanan yang dia hasilkan dekat NXT UK semuanya memang shock gila tengok. Untuk Bianca Belair, walaupun dia tak menang lagi NXT Women's Championship, aku tak rasa dia akan menang pun kejuaraan tu. So better terus panggil dia naik main roster je. Dan untuk Candice LeRae, sama juga macam Bianca Belair, aku tak rasa dia akan diangkat sebagai NXT Women's Champion. Dan kalau dia naik ke main roster, better dia ikut suami dia Johnny Gargano naik sama-sama lah. Tak adalah berpisah macam hari tu Bianca Belair dengan Montez Ford kan. Walaupun kebanyakan daripada diorang ada yang tak menang championship, aku rasa cukup je apa contribution yang diorang dah buat dekat NXT. Video kali ni aku nak share aku punya kisah sedih untuk minggu ni. Bila habis WrestleMania, aku duk layan WWE 24, tengok Edge punya perjalanan bila dia nak buat comeback tu. Aku rasa macam benda tu hampir membuatkan aku mengalirkan air mata. Tapi yang tu air mata kegembiraan lah. So aku, kalau korang minat Edge, aku kata korang mesti kena tengok episode 24 yang Edge punya ADC. Sebab wow, best lah dia punya journey lepas dari retired, lepas tu sampai dia punya plan nak buat comeback balik. Bagi aku benda tu masterpiece lah. Mungkin sebab aku minat Edge kan. Dan untuk korang yang minat Edge, memang tak ada alasan untuk korang tak tengok. Dan apa yang menyedihkan sebenarnya adalah, okay, kata kalau orang tanya aku dalam banyak-banyak show aku nak pergi tengok mana, kata kalau aku ada duit banyak, semua orang akan fikir aku nak pergi tengok WrestleMania. Ataupun kebanyakan semua orang memang diorang nak pergi tengok WrestleMania live tau. Tapi kalau aku tak, 4 je pilihan aku. Royal Rumble, semua NXT Takeover aku nak pergi, semua NXT Weekly Show aku nak pergi. Dan yang keempat, aku memang nak pergi tengok Raw dan juga SmackDown lepas WrestleMania. Which is selalunya orang yang pergi tengok Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania tu, dia orang pergi tengok WrestleMania sekali. Tapi aku sebenarnya macam tak heran sangat pada WrestleMania, sebab dah berapa WrestleMania, dah beberapa tahun aku tak rasa macam WrestleMania tu enjoy. Tapi Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania tu gila babeng weh. Lagi-lagi dengan crowd yang gila-gila, dengan aku pun tak tahu cakap macam mana lah. Tapi time tu lah WWE akan cuba bagi diorang punya best apa yang diorang boleh buat supaya crowd entertain. Sebab kalau diorang buat benda yang crowd tak happy, memang akan kena boo. Kalau memang kena akan sorak macam-macam lah, bullshit ke dan sebagainya kan. Tapi kalau diorang buat kejutan yang orang suka dan sebagainya, reasonable, logic, memang crowd kat situ akan gila-gila dan meriah lah.
So aku rasa Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania memang akan lagi meriah daripada WrestleMania. Pasal tu aku nak pergi Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania. Dan itu antara Raw dengan SmackDown yang paling aku tak sabar-sabar nak tengok setiap tahun. Tapi untuk tahun ni kita tak dapat tengok. Kita dapat tengok dah, tapi bezanya kali ni kita rasa macam Raw dengan SmackDown sebelum WrestleMania dah. Sebab penonton tak ada, so dah tak rasa meriah tu. So sedih lah bagi aku bila aku tak dapat tengok Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania tahun ni yang dapat crowd gila-gila macam tu kan. Sebab aku rasa dia orang selalu buat Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania tu best. Aku nak go through sikit apa yang berlangsung dekat Raw, NXT dan juga SmackDown lepas WrestleMania ni. Tapi aku mungkin akan sentuh benda pelik, return, segmen menarik ataupun debut daripada NXT Superstar lah. First kali dekat Raw kita nampak Bianca Belair buat dia punya main roster call up. Dia time tu datang lagi sekali macam kat WrestleMania, datang tolong selamatkan Street Profits daripada Austin Theory, Angel Garza dan juga Zelina Vega lah. Kat sini aku rasa Bianca Belair punya call up ni agak sayang lah bila tak ada sorakan daripada penonton kan. Selalu aku ingat lagi bila Paige, siapa lagi, Enzo Amore dengan Big Cass, diorang ni semua buat diorang punya main roster call up. Happening gila dekat episod Raw tu. Even Nakamura muncul kat SmackDown tu pun happening enggak. So bila Bianca Belair muncul dengan tak ada reaction macam ni, aku rasa rugi dan sayang lah. Walau macam mana pun aku rasa she's the right person untuk kau panggil. And then yang ni aku tak faham kenapa, tapi kalau korang tahu tolong bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Setahu aku Apollo Crews dia SmackDown, lepas tu tiba-tiba ada dekat Raw. Bila dia dah ada dekat Raw pula, aku ada dengar siapa komentator cakap yang Apollo Crews ni macam trade ataupun draft daripada SmackDown pergi ke Raw. So aku tak faham kenapa benda tu berlaku. Nampak macam cacat sikit brand split. Tapi kalau aku nak tegur pasal brand split nampak cacat pun, Asuka bila dah tak jadi Women Tag Team Championship, dia muncul juga dekat Raw dengan SmackDown. Mungkin sekarang ni WWE dia just pakai siapa yang dia boleh pakai, sementara tak ramai superstar yang ada kan. Oni Lorcan dengan Danny Burch. Okay, yang ni dia orang kalah dengan Cedric Alexander dan juga Ricochet. Tapi bila Cedric dengan Ricochet ni menang ke atas Oni Lorcan dan juga Danny Burch, aku perasan sepanjang match tu Oni Lorcan dengan Danny Burch ni macam tak pun digembar-gemburkan sebagai ahli member Raw yang baru. Dia orang ni macam bukan main roster call up. Benda ni mungkin nampak confusing lah, tapi macam aku cakap tadi lah, kita kena faham lah WWE mungkin pakai siapa yang dia boleh pakai je. Nia Jax buat return, okay, aku rasa kalau ada crowd mungkin dia akan dapat sorakan. Tapi ada kemungkinan juga dia tak dapat sorakan, sebab sebelum dia injet lama ni, kira macam dia punya nama tak berapa baik lah. Dia tumbuk Becky Lynch sampai berdarah hidung. Orang kata dia macam sloppy bila nak bekerja, tak jaga betul-betul keselamatan dia punya co-worker dia kan. So mungkin benda ni boleh makan dia balik lah. Tapi bagi aku ni tak ada masalah sangat lah, sebab aku rasa Bianca Belair tu lagi rugi lah. Dan yang menariknya kat sini, Nia Jax dia gunakan finisher Paige lah, yang Rampage tu kan. Nampak padu juga dia buat. Brandon Ving macam Oni Lorcan dengan Danny Burch, aku tak tahu dia ni pun macam consider dah dipanggil ke main roster ke tak. Sebab dia lately ni nampak macam Ving ni nak dipairkan dengan siapa? Shane Thorne. Macam Shaiton. Shane Thorne. Still macam Shaiton kat bunyi. Dan baru-baru ni aku ada dengar yang WWE memang nak panggil Shane Thorne ni ke, tak ada nama lain ke dia ni? Memang nak panggil si Shane ni, Shane yang NXT bukan Shane McMahon ni. Nak panggil Shane ni naik ke main roster. So pasal tu mungkin Brandon Vick dia ada dekat Raw dah sekarang ni. Dan dekat main event last kali, kita nampak Big Show buat dia punya return lawan dengan Drew McIntyre untuk Universal Champion. Untuk WWE Champion. Big Show buat comeback ni, aku rasa macam okey lah, WWE tetap nak teruskan tradisi yang Raw lepas WrestleMania ni akan ada kejutan. Aku rasa tak sia-sia sangat buat Big Show punya comeback, sebab hari tu dia dah ada comeback, lepas tu dia hilang sekejap, buat comeback balik. Tak ada masalah lah kot, sebab hari tu dia dah buat comeback kan. Tapi aku tak faham kat sini kenapa Drew McIntyre punya karakter tiba-tiba jadi macam penat, baru lawan Brock Lesnar. Macam kalau boleh dia tak nak lawan dengan Big Show dulu. Sebab aku ingat karakter build untuk Drew McIntyre ni, siapa nak lawan dia redah je kan. So tiba-tiba dia dapat karakter macam tu, nak kena tunggu Big Show macam cek pasal betul-betul dengan dia dulu baru dia nak terima. So aku macam dah tak faham macam mana karakter works Drew McIntyre. Mungkin WWE ada plan lah, tapi
Kita tengok je lah Raw yang akan datang macam mana. NXT selepas WrestleMania. Okay, yang ni mungkin nampak lain sikit lah, sebab NXT Takeover Tampa Bay kena cancel. So kebanyakan perlawanan diorang memang buat dekat NXT TV Weekly Show je. Start dengan ladder match, 6 woman ladder match. Yang menang akan jadi number 1 contender untuk NXT Women Championship. Dekat sini bagi aku memang kena Candice LeRae atau Io Shirai je menang. Dan bila Io Shirai menang, aku happy lah. Bukan aku je happy. Kau tengok muka Io Shirai selalu muka kusut apa semua, tiba-tiba dia pun happy kot menang. Dan sekarang ni aku memang tak sabar gila nak tengok Charlotte lawan dengan Io Shirai. Kau bayangkan kalau dua-dua tu nak buat moonsault daripada top rope buat ke luar gelanggang. Macam mesti dua-dua akan buat benda tu dalam satu perlawanan yang sama kan. Kualiti perlawanan ladder match ni pun memang enjoy lah. So apa yang kau expect NXT kot, memang akan produce kualiti perlawanan yang terbaik lah. Yang sebaik mana dia orang boleh buat, dia orang akan buat. So aku puas hati gila dengan ladder match tu. And then ada Indusher lawan dengan Everrise. Okay, Indusher ni dari segi rupa tag team tu aku suka lah. Dia orang punya penampilan dan sebagainya. Cumanya yang aku agak impress kat sini, grup Everrise ni sebenarnya. Macam okay, pernah je NXT letak jobber yang macam kala awal apa semua, tapi kali ni aku rasa macam NXT menggunakan jobber dia orang sebaik mungkin. Everrise tu tag team jobber yang aku rasa macam diguna baik ah. Nampak dia orang perform. Match tu pun nampak entertaining juga walaupun dia orang tag team jobber. Dan match yang aku rasa mungkin ada beberapa orang nak aku kupas, match Johnny Gargano lawan dengan Tommaso Ciampa dekat satu, aku tak tahu dekat mana tempat ni, dan nama match ni pun aku tak tahu. Aku tahu yang diorang ni berlawan je. Dan match ni pun boleh kata nampak macam movie match juga ah. Nampak macam Boneyard match, nampak macam apa macam Firefly Funhouse match. Tapi yang ni lebih nampak diorang punya wrestling tu. Wrestling tu nampak sebab match ni buat kat gelanggang walaupun style movie. Dan kalau nak comparekan match ni dengan match Boneyard Undertaker AJ Styles, match The Fiend John Cena, bagi aku match Gargano Ciampa ni jauh lagi baik daripada match Cena Fiend Taker Styles. Aku ingat mungkin tak adalah terlalu best sangat sebab yelah movie match yang dekat minggu WrestleMania dah nampak mengecewakan. Tapi NXT macam biasa lagi sekali berjaya buat aku enjoy dengan kualiti perlawanan yang diorang provide. Mungkin satu benda yang boleh buat benda ni rasa best sebab diorang masih lagi menggunakan gelanggang lah. So nampak macam wrestling match, tapi ya, mungkin diorang keluar sekejap lepas tu masuk dalam balik. So kat sini aku rasa NXT lebih bijak dan NXT lebih ada advantage untuk orang nak enjoy lebih lah. So tak boleh nak comparekan sangat match Gargano Ciampa ni dengan dua match movie match yang dekat WrestleMania tu. Tapi everything about this match aku suka, kecuali aku rasa lighting diorang boleh improve kot. Sebab kadang-kadang bila dekat tempat gelap kita tak nampak reaction muka Gargano. Memang lighting bagi aku boleh lebih baik lah. Dan ending untuk match ni bijak. Aku tak expect pun Candice LeRae akan datang, lepas tu akan buat macam tu. Memang it's a very good match lah. Aku sangat enjoy, aku sangat terhibur. Good job lah NXT. Dekat SmackDown pula, yang ni tak banyak lah. Kita ada main roster call up daripada The Forgotten Sons. Nama pun The Forgotten Sons. Aku pun hampir forgotten pasal dia orang. Tak ada apa-apa yang menarik bagi aku. Aku rasa macam okay, Lucha House Party kalah sekarang, tapi aku tak rasa yang macam Forgotten Sons ni akan jadi satu tag team yang impactful dekat SmackDown punya tag team division. Lagi-lagi bila SmackDown punya tag team division, kau ada Heavy Machinery, kau ada John Morrison The Miz, kau ada New Day, kau ada Usos. Susah untuk Forgotten Sons ni nak compete. Tapi kot lah, kadang-kadang kita boleh je nampak yang apa, bila dekat NXT diorang ni macam tak ada apa-apa. Bila masuk main roster pandai pula pakai diorang. Contoh macam Elias kan. Tapi aku memang rasa diorang patut diberi lagi banyak masa dekat NXT. Untuk Jackson Ryker, aku rasa dia pun tak cukup masa kat NXT. Dia patut tunjuk kat NXT apa yang dia boleh buat. Sebab banyak fokus dekat Blake dan juga siapa kan nama seorang lagi. Tengok Forgotten Sons, aku pun forgot. Wesley Blake dengan Cutler dengan Blake kan. Tapi Cutler dengan Blake ni kira macam nampak lah diorang as a tag team. Tapi Jackson Ryker ni, dia memang tak akan masuk match tag team dengan diorang dua. Tapi kalau ada single match ke apa ke, tak menonjol lagi lah. Tak nampak sangat dia buat apa-apa dekat NXT. Walaupun ada sikit match dia perlukan masa yang lebih dekat NXT. Dan aku ingatkan dia akan jadi the next NXT champion tau.
ataupun akan berlawan untuk NXT Championship. Tapi tak, padahal badan dia solid kot, nampak sedap. So bagi aku Forgotten Sons ni patut diforgetkan untuk naik ke main roster dulu. Patut bagi diorang masa betul-betul dekat NXT. Dan satu lagi, bagi aku ni segmen yang sangat menarik dekat SmackDown. Bray Wyatt The Fiend nak cabar Braun Strowman untuk Universal Championship. Dia nak dia punya Universal Championship dia balik. Yang menariknya kat sini, ujung-ujung promo tu, bila macam apa, ingatkan dah nak habis, tiba-tiba Braun Strowman panggil Bray Wyatt, and then dia pula macam tiru gaya Bray Wyatt. Dia akan bagi Bray Wyatt I will let you in. Lepas tu hai, macam tu kan. So aku rasa macam that is a very smart main games kreatif. Yang tu aku rasa WWE buat satu benda yang sangat kreatif Aku rasa macam walaupun benda tu sikit, tapi bagi aku benda tu impactful dan buat aku rasa macam SmackDown minggu tu not bad lah. Sebab ending dia bagi aku agak impactful. Walaupun macam kita tengok gaya tu macam bodoh kan, tapi bagi aku impactful lah. Jadi kesimpulan kat sini, Raw, SmackDown, NXT minggu ni bagi aku memang agak menyedihkan lah. Kita tak dapat tengok crowd yang gila-gila lepas WrestleMania, yang selalu datang lepas WrestleMania ni. Rugi, tapi harapnya tahun depan kita dapat tengok balik. Aku memang tak sabar nak tengok apa je yang diorang akan sorak. Dan aku pun nak sentuh apa yang WWE dah buat dekat minggu lepas WrestleMania ni, Raw, SmackDown, NXT ni. NXT did a very good job. Raw, aku rasa they try their best untuk buat apa yang diorang boleh buat. Sambil tu diorang nak jaga TV rating lagi kan. Dan SmackDown pun sama lah. Diorang pun dah buat apa yang diorang boleh buat. Dan aku rasa kat sini, katalah kalau diorang berpemikiran macam aku sekarang ni, tak nak panggil nama-nama besar daripada NXT masuk ke main roster sekarang ni sebab tak ada penonton, then diorang dah buat satu keputusan yang sangat bijak. Dan aku rasa macam yes, WWE, itu yang kau patut kena buat. Tapi kalau diorang rasa macam mungkin minggu ni letak sikit low, minggu depan lah kita panggil lah Gargano, minggu depan kita panggil lah Ciampa, minggu depan kita panggil lah Adam Cole dengan Undisputed Era naik pula main roster kan, walaupun tak ada penonton. Aku rasa kat sini mungkin WWE kena sabar dulu kot. Ini momen yang orang suka kat WWE, bila ada NXT punya superstar di call up ke main roster. Ini antara momen yang boleh jadi epic moment. Ini antara momen yang boleh jadi satu good surprise, kejutan. So better sabar untuk tak terburu-buru bawa diorang ni masuk ke main roster lah. Satu lagi soalan yang korang tanya dekat DM Instagram aku, Hazwan_Shah. Soalan daripada Wi-Fi kat sini. Amboi, nama kau. Bro, saya ada soalan. Tipulah aku tak suka NXT, and tipulah aku suka legend-legend ni. Tapi kau tak rasa ke semua ni salah NXT? Sebab NXT lah kita benci legend-legend ni. Sebab New Japan lah kita benci WWE. Pernah fikir tak? Kan? Ke pendapat aku ni salah? Tak tahulah. First kali bro, aku rasa kau kena letak koma lah kat kau punya ayat. And then untuk soalan kau, disebabkan New Japan kita benci WWE, disebabkan NXT kita benci legend-legend ni semua, ataupun lebih tepat lagi sebab NXT kita tak suka Raw dan juga SmackDown, bagi aku dekat sini, yes, memang salah New Japan Pro, memang salah NXT. Tapi aku rasa apa yang WWE buat lagi salah. Diorang dah macam apa? Kita tengok invest masa kita, tapi kita macam tak dapat sesuatu yang sebenarnya kita boleh dapat lebih baik. Kau bayangkan, WWE ni company besar. Dia patut deliver semua lagi better daripada apa yang saingan-saingan dia semua boleh deliver. So, quality yang dia provide mesti the best lah. WWE kot, the biggest wrestling business in the world. So, dia patut boleh bagi kita benda tu, tapi dia tak bagi. So, bagi aku kat sini, dia orang lagi salah lah. Bagi aku kat sini, apa yang WWE kena buat sebenarnya, kalau dah nampak ramai enjoy tengok NXT selalu rating tinggi, semua orang puas hati. New Japan pun ramai orang yang terhibur. Dan apa beza WWE ni dengan NXT dan juga New Japan? NXT dengan New Japan ni, diorang tak ada audience yang lebih besar lagi macam WWE. Sebab WWE daripada dulu lagi dah conquer the business. Dekat sini mungkin WWE dah nampak, okay, NXT dengan New Japan ni tak ada crowd. Aku ada crowd. Aku ada, aku tahulah NXT tu WWE juga, tapi aku cerita pasal main roster lah, Raw dengan SmackDown. So Raw dengan SmackDown ni ada crowd. So bila kau ada crowd tengok daripada rumah, tengok kat stadium, maksudnya ramai dah tengok kau, apa kata kau deliver a very good show sama macam NXT dan juga New Japan. Dan kadang-kadang aku sebenarnya tak expect sangat Raw dengan SmackDown tu untuk best.
Tapi aku expect pay-per-view ni kena jadi best. Pay-per-view macam Money in the Bank, Survivor Series, SummerSlam, Royal Rumble, perlawanan single tu semua kenalah entertaining sebab pay-per-view kot. It's like final resolution untuk sesetengah feud. Dan kalau orang tak langgan WWE Network untuk layan pay-per-view, kadang-kadang diorang akan beli pay-per-view ni dekat diorang punya local provider, which is diorang bayar untuk tengok. So tak apalah kalau orang SmackDown tak boleh nak deliver macam tu, tapi pay-per-view tolonglah deliver. Dan seriously aku tak rasa WWE terlalu deliver sangat dekat pay-per-view sekarang ni. Bagi aku NXT Weekly TV Show tu pun lagi baik daripada WWE punya pay-per-view. So WWE kena belajar daripada New Japan, kena belajar daripada NXT. Diorang dah ada advantage crowd, why not diorang improvekan quality. Kalau orang dah kata sekarang WWE dah tak best, then try to use this way. Try to use quality matches macam mana NXT buat dekat Raw dengan SmackDown. Tengok kau boleh increasekan kau punya jumlah penonton, dan tengok kau boleh dapat komen yang baik tak daripada pengkritik. Be a cool guy by bagi thumbs up kat video ni. Kalau korang tak subscribe lagi, make sure korang tekan butang subscribe, tekan butang loceng sebelah butang subscribe. I'll see you guys again in the next video.